Tajuk sekarang yang cikgu nak ajar ialah tentang penilaian inventory. Satu pengenalan. Untuk video ni pengenalan dulu nanti baru ada video tentang cara nak kira. So apa erti dia? Inventory dulu. Penilaian inventory erti dia kita nak rekod dan mengira berapa jumlah inventory kita. Okay, sebelum tu kita kena faham maksud dia. Apa erti dia inventory? Okay. So inventory rujuk kepada semua item yang kita pegang untuk tujuan nak jual atau kita nak guna sebagai bahan untuk memproses produk di dalam kilang. So inventory is something that you pegang dalam tangan, atau you nak jual ataupun you nak guna untuk mengeluarkan barangan. So itu dipanggil inventory ataupun stok. So jenis-jenis inventory, kalau di kedai, inventory yang ada, barang yang kita pegang ialah inventory barang yang sudah siap. Barang sudah siap arti dia barang niaga yang kita nak jual kepada customer. So biasanya kedai akan simpan sejumlah inventory, okay, untuk jual kepada customer. So inventory yang kedua ialah ini dua adalah di kilang. So di kilang adanya inventory kerja dalam proses. Arti dia inventory barang yang separuh siap, yang kita pegang supaya nanti akan diproses menjadi barang siap. Jadi halfway, belum lagi jadi barang siap, separuh saja. Okay. Yang ni pula inventory bahan mentah. Di dalam kilang ada juga inventory bahan mentah. That mean tak buat langsung, raw material. Okay. Yang ini separuh siap, sudah buat, sudah mula tetapi belum siap lagi, separuh siap. Jadi ini pula langsung tak buat, dalam bentuk bahan mentah. So yang ini kita simpan supaya nanti kita nak buat barangan, kita akan guna bahan mentah ini. So ada 3 jenis inventory. Okay. Okay, sekarang kita tengok tujuan penilaian inventory. Kenapa perlu kita rekod dan mengira nilai inventory? Berapakah jumlah kuantiti, berapakah kos inventory kita? Tak kisah dia di kilang ataupun di kedai. Perlu kita nilai inventory kita. Okay, ada 4 sebab di sini. Sebab pertama, untuk memastikan kuantiti dan nilai inventory. Bukan saja kos dia, berapa kos inventory yang ada, tetapi kita kena pastikan juga berapa kuantiti, berapa unit yang kita ada. Okay? Kita nak pastikan berapa yang kita ada supaya tidak berlaku kelebihan atau kekurangan inventory. Ini adalah sangat penting, terutama di kilang. Nanti tak cukup bahan mentah, macam mana nak proses barangan. Jadi untuk mengelakkan keadaan ini, kita sentiasa kena pastikan berapa lagi inventory yang ada, supaya proses pengeluaran tidak mengendala. Okay. So kita tengok sebab yang kedua pula, untuk tujuan mengira kos barang dijual. Okay, iaitu kos jualan. Yang ini ialah di penyata pendapatan. Kita perlu rekod inventory so that we know berapakah barangan yang kita sudah jual pada harga kos. So kerana ini adalah mengikut prinsip pemadanan untuk dipadankan dengan hasil supaya keuntungan perniagaan dapat ditentukan. Kalau kita tak menilaikan inventory kita, so we don't know how much, berapakah barang yang kita sudah jual pada harga kos. Okay. Yang sebab ketiga pula, untuk menentukan nilai inventory akhir. Okay? Anda sudah belajar di dalam penyata kedudukan kewangan, kan kita ada rekod inventory akhir sebagai aset semasa kita. Jadi penting kita perlu tahu berapakah nilai inventory akhir kita. Jadi sangat penting kita perlu nilai inventory untuk tujuan ini. Dan sebab yang keempat pula, untuk menentukan kuantiti dan nilai inventory. Kenapa? Kerana untuk mengesan sekiranya ada sebarang kecurian atau
penyelewengan yang berlaku. Mungkin ada pekerja yang sudah curi ataupun adanya penyelewengan. So kalau kita ada simpan rekod berapa kuantiti dan nilai inventory, so we can kesan dengan cepat. Okay, ini untuk menjaga aset kita sendiri. Okey, anda sudah faham mengapa kita perlu merekod, mengira kuantiti dan cost inventory. Sekarang kita belajar pula apakah sistem yang kita guna untuk merekod inventory kita, untuk mencari nilai dan cost kuantiti kita. Macam mana kita rekod inventory semua. Ada dua sistem. Satu sistem berterusan, satu ialah sistem berkala. Okey. Dua sistem ini, sistem mana yang akan dipakai oleh sesuatu perniagaan adalah bergantung kepada bentuk perniagaan itu. Seterusnya kita tengok satu-satu supaya anda lebih faham. Kita pergi kepada sistem berterusan dulu. Okay. Bila kita kata kita record inventory mengguna sistem berterusan, erti dia kita akan merekod setiap unit inventory. Okay, yang kita beli dan dijual. So, bila kita sudah beli, kita simpan ini menjadi inventory kita. Okay, dan bila kita jual, kita sudah jual inventory. Jadi, berapa kita beli, berapa yang kita jual, semuanya direkod secara terperinci. Setiap unit, every unit yang you jual. Walaupun satu unit you jual pun you record secara terperinci. Macam mana kita record? Dengan mengguna kad ledger inventory. Sebaik sahaja urus niaga itu berlaku. Immediately. Okay. Sekarang jual, sekarang terus record dalam kad ledger inventory itu. Jadi kalau macam tu, pagi inventory akan ditunjuk terus dalam kad itu. Okay. So supaya anda lebih faham, you tengoklah ni contoh kad inventory. Okay. Adanya tarikh. Ini ialah item, ada urus niaga yang berlaku, ada inventory yang masuk, dia rekod berapa unit, cost dia berapa dan jumlah inventory. Dan berapa unit yang keluar, harga cost dia, barang yang keluar tu, harga cost dia berapa, dan berapa paki yang masih ada. Okay, contoh di sini let's say January 1 kita beli. Dan beli barang masuk lah, inventory masuk. Jadi 100 unit, katakan RM2 seunit. Jadi jumlah inventory ialah RM200, nilai dia. Okay, dan kita pun rekod lah paki yang kita ada. 100 unit, 1 unit RM2 dan jumlah cost inventory RM200. So katakan January 3 kita ada jual. Okay, so kita pun rekod lah dalam ruangan keluar. Okay, 60 unit kita jual. Ini harga kos, bukan harga jualan. Dalam kad inventory selalu rekod pada harga kos. So, kita jual 60 unit. Satu unit kita jual, satu unit kos dia ialah RM2. Jadi inilah kos barang dijual RM100. So, terus kita tunjukkan pagi dalam kad tu. At first ada 100 unit kan, sudah jual 60, jadi kita tinggal 40 unit. Okay, satu unit RM2. Oh, di sini ialah silap Patutnya ini juga silap. Okay, sepatutnya 60 unit RM2, jadi kos barang yang kita jual 120. So yang tinggal ialah 40 unit, jadi seunit RM2, jadi kita masih ada inventory sebanyak 40 unit dan kos inventory kita ialah RM80. Jadi dari sini nampak terus kita dapat tahu berapakah unit inventory yang ada, berapa kuantiti dan berapa nilai dia. Okay, jadi ini ialah kebaikan sistem berterusan, okay, dengan menggunakan ledger inventory. Setiap urus niaga direkod secara
terperinci. Okay. Contoh perniagaan yang guna sistem ni biasanya perniagaan yang menjual barangan yang bernilai tinggi lah. Barangan yang mahal-mahal or branded one. Seperti kenderaan, perkakas elektrik, perabot yang mahal-mahal, barangan emas, bag or branded one, jam tangan, yang barangan yang mahal-mahal. Jadi kalau hilang satu unit pun kerugian besar. Jadi setiap unit semua direkod secara terperinci. Okay? Jadi kebaikan sistem ni kerana kita dapat kerana rekod secara terperinci berapa yang keluar, berapa masuk. Jadi senang kita mengawal pergerakan inventory kita. Kita tahu bila kita sudah jual, berapa kita sudah masuk beli. Jadi tetapi sistem ni ada kelemahan dia memerlukan kos yang tinggi. Kerana kalau kita nak mengetahui pergerakan inventory, kita perlukan cost dia. In the computer you kena set up so that dia senang. You have to set up satu sistem, satu program supaya pergerakan ni dapat direkod dengan mudah. So you need very high expenses to prepare the program, okay, untuk sistem. Kita tengok sistem berkala pula, ataupun buku lain kita panggil sistem berperiod, sama. Sistem berkala, kalau sistem berterusan dia setiap urus niaga satu pun dia rekod. Keluar satu pun rekod, beli satu pun rekod. Tiap-tiap satu rekod inventory. Tapi sistem berkala tidak. Okay? Kita hanya menentukan inventory akhir dengan berdasarkan kepada pengiraan fizikal pada akhir jangka masa perakaunan saja. Jadi, erti dia, kita jual satu barang, kita tak rekod. Okay? Kita hanya kira berapakah inventory kita pada akhir tahun. Mungkin end of the akhir tahun baru kita kira. Ataupun 3 bulan sekali. Ataupun setengah tahun sekali. Ini dia tak ada rekod yang terperinci untuk setiap urus niaga yang berlaku. Okay? Jadi, pada akhir tahun bila dia nak tahu berapa inventory akhir yang ada, dia kena tutup kedai. Kira stok. Macam tu. So, ini biasanya berlaku untuk kedai yang kecil-kecilan. Contoh perniagaan seperti kedai runcit yang kecil-kecil. Begitu juga seperti koperasi di college kita. Kita guna sistem berkala lah. Kita tak ada rekod. Kalau anda beli satu paket soya drink, kita tak rekod pun satu inventory keluar. Macam tu. Kita hanya tutup kedai, end of the year, kira berapakah inventory yang ada. Kira-kira satu-satu. Okay? Ini untuk small business lah akan pakai cara ini. Okay? So, cara ini sangat mudah diurus dan perlukan kos yang rendah. You don't need to set up the program in the computer. So, ini adalah sistem. Dan selain daripada sistem, kita ada kaedah dia. Okay? So, when we record, we use two together. System plus the kaedah. Okay? So, ada 3 kaedah. Dia kaedah nak record inventory. Satu ialah MDKD, masuk dulu, keluar dulu. Okay? Iaitu stok yang masuk, kita beli lebih awal, kita anggap sudah dijual dahulu. That's why we call it kaedah masuk dulu, keluar dulu. Satu kaedah ialah masuk kemudian keluar dulu. So, erti dia bila kita kira inventory, kita anggap stok yang terakhir beli, yang baru beli, kita anggap sudah jual dulu. Okay, that is masuk kemudian keluar dulu. That is another kaedah. Satu kaedah lagi yang ini agak susah, kaedah kos purata wajaran. I mean kita kira kos inventory berdasarkan kos purata. Erti dia keadaan ini berlaku kerana biasanya adanya barangan yang kita beli, kadang-kadang harga dia lain-lain. Kadang-kadang ada harga RM1, dia harga dia berubah-ubah. Jadi RM1, RM2, so when we kira stok susah. Jadi dia guna kos purata. Okay, dia guna kos purata, that mean di antara RM1 dan RM2, okay, I choose 150. Macam tu. I mean they use the average to count the cost inventory.
Okey, cikgu sambung. Sebelum tu cikgu sudah terangkan secara teori sebab kita perlu kira inventory ya. Jadi sekarang cikgu nak terangkan kaedah mengira inventory dan sistem inventory yang digunakan. Iaitu pun cikgu sudah sebut adanya dua sistem penilai inventory. Bila kita katakan sistem, arti dia bila kita nak kira inventory kita. Jadi sistem berterusan, satu lagi sistem ialah sistem berkala atau berperiod. Okay. Kalau sistem berterusan, kita akan rekod secara terperinci. Satu yang dijual pun kita akan rekod. Satu keluar pun yang kita akan rekod. Satu beli pun kita akan rekod. Setiap kali rekod bila ada jual beli. Kalau berkala, setahun sekali ke 2-3 tahun sekali. So, benefit sistem bila kita nak rekod inventory itu. Dan setiap sistem ini, kita boleh pilih mana satu. Lepas tu kalau kita nak pilih berterusan, ada 3 kaedah. Kaedah ni bagaimana cara kita nak rekod. Okay. Kalau kita nak pilih sistem berkala, itu pun kita kena ikut 3 kaedah ni. So, tak kisah sistem mana yang kita pilih, 3 kaedah ni kita kena kita akan pilih sistem pada masa yang sama juga. Bila you already pilih the system, then for each setiap sistem dia ada kaedah dia. Dan 3 kaedah adalah sama untuk 2 sistem ni. Tak kisah you pilih sistem berterusan atau sistem berkala, you have to use either 3 daripada kaedah ni. Bukan 3 kaedah diguna bersama. Just from 3 ni, you pilih satu kaedah. Contoh dia, you guna sistem berterusan, you boleh pilih kaedah masuk dulu, keluar dulu. Okay, boleh faham? Okay, so ini kaitan dia. Setiap sistem, you pilih mana satu kaedah yang nak pakai. So, kita ada 3 kaedah. Masuk dulu, keluar dulu. Masuk kemudian, keluar dulu. Dan kaedah kos purata wajaran. So, sekarang cikgu nak terangkan setiap kaedah secara terperinci. Tak kisah sistem mana you pilih. Okay, jadi maksud kaedah masih sama. Konsep dia sama. Okay, konsep nak guna kaedah ni adalah sama. So, kita pergi kepada kaedah MTKD dulu. Masuk dulu, keluar dulu. So, seperti dengan nama dia, kaedah ni, konsep dia ialah sebegini. Jadi, unit yang terawal yang dibeli. Yang awal sekali kita beli akan dijual dahulu. Okay? Jadi, kaedah ni, dia lebih praktikal dan sangat popular dipakai lah. Okay? Unit terawal yang dibeli akan dijual dahulu. I mean, earliest yang lebih awal you beli, you jual dulu. Okay? So, kerana you jual dulu yang awal beli, jadi kos barang yang dijual adapun kos jualan. When you say kos jualan, arti dia kos barang yang saya jual. Okay? Adalah terdiri daripada kos barang yang lebih murah yang dibeli dahulu. Okay? Kan kita beli lebih awal. Jadi, kita andaikan yang beli lebih awal tu adalah lebih murah. Jadi, kita jual barang yang kita beli lebih awal, jadi kos barang yang kita jual tu adalah lebih murah. Jadi, kos barang dijual adalah lebih rendah. Okay? Kos barang dijual adalah lebih rendah. Jadi, bila kos dia rendah, jadi untung kasa menjadi lebih tinggi. Jadi, kaedah ini, kalau kita guna kaedah ini untuk mengira kos inventory kita, untung kita akan menjadi lebih tinggi. Okay? So, kos dan bagaimana pula dengan kos inventory akhir yang dicatat dalam kunci kira-kira atau penyata kedudukan kewangan. So, di sini katakan kos inventory akhir dalam PKK adalah terdiri daripada kos inventory yang terakhir beli. Kerana yang terawal beli sudah dijual. Jadi yang tinggal dalam warehouse ialah inventory yang baru kita beli. Okey, jadi nilai
inventory kita menjadi lebih tinggi lah, nilai inventory akhir, stok akhir kita nilai dia jadi tinggi kerana barang dia adalah baru beli yang lebih mahal. Okay? Jadi nilai ni adalah hampir sama dengan harga pasaran. Okay. Sekarang kita tengok pula kaedah kedua, kaedah MKKD, iaitu masuk kemudian keluar dulu. Masuk kemudian keluar dulu. Jadi erti dia apa? Erti dia, konsep dia ialah unit yang terakhir beli akan dijual dahulu. Okay? Yang demi kita akan jual stok baru. Kita jual dahulu. Stok lama kita simpan. Okay? Yang ini mungkinnya nampak tak logik lah, macam mana ada peniaga buat seperti ni. Memang tak logik. Ini cuma ialah on paper saja. Okay? Ini cuma on paper. Okay? How you catat is just on paper. Dalam sebenar memang tak ada peniaga yang no businessman will sell the new stock then keep the old stock, kan nanti old stock akan rosak. Jadi as I say, kaedah ni cuma ialah kaedah on paper sahaja. Okay, ya? So kaedah ni dia kata unit yang terakhir beli akan jual dahulu. Dia akan jual stok baru dulu. Jadi kerana konsep yang ni, jadi dia mempengaruhi kos barang dijual, ada kos jualan kita. So kos jualan ada kos barang dijual adalah terdiri daripada barang yang lebih mahal yang baru beli. Kerana you jual dulu. You jual dulu barang yang baru beli yang lebih mahal. Jadi kos barang yang kita jual adalah menjadi lebih mahal. Okay? Jadi dikatakan kaedah ni actually dia lebih mematuhi prinsip pemadanan. Okay, ingat tak prinsip pemadanan kata belanja tahun ni dipadankan dengan hasil tahun ni. Jadi belanja tahun ni ialah belanja membeli barang tahun ni lah. Right? Because your cost barang dijual ialah apa yang you beli tahun ni. Jadi is belanja tahun ni. Okay? So belanja tahun ni dipadankan dengan hasil tahun ni. So, memang mengikuti prinsip pemadanan. Okay. Kita tengok kaedah MKKD. Masuk dulu, keluar dulu. Dia ini, kos barang dijual adalah barang yang lebih murah yang kita beli dahulu. Jadi mungkin I beli last year. Belanja itu berlaku last year, bukan this year. Jadi, belanja last year padan dengan hasil tahun ini. Jadi, tak mematuhi prinsip pemadanan. Jadi kaedah ni dikatakan tidak mematuhi prinsip pemadanan. Sedangkan MKKD dia lebih mematuhi prinsip pemadanan. Yang belanja, yang you baru beli, you padankan dengan hasil tahun ni. Jadi dia mematuhi prinsip pemadanan. Okay. Jadi kerana barang yang baru beli yang lebih mahal, you jual dulu. Jadi kos jualan kita, kos barang yang I jual tu ada menjadi lebih tinggi lah. Jadi kalau kos lebih tinggi, untung akan menjadi lebih rendah. Okay. So, you dapati bahawa dua kaedah ni, satu menyebabkan untung menjadi lebih tinggi. Satu menyebabkan untung menjadi lebih rendah. So, as I said, kaedah ini ialah cara how you menilai inventory. So, if you pilih kaedah ini, your untung will be higher. If you pilih kaedah MKKD, your untung will be lower. So that's why company boleh pilih kaedah mana, jadi dia akan menyebabkan kaedah dia tinggi atau rendah mengikut what the company wants. Okay, kalau untung dia rendah, nanti dia bayar tax pun rendah. Kalau untung dia tinggi, bayar tax pun tinggi. Jadi kalau company tak nak bayar tax tinggi, dia pilih kaedah ni. Okay. Tetapi kalau company nak menunjukkan untung dia sangat tinggi, because nak menarik pelabur, the outsider to buy the share. So kalau macam tu dia akan guna kaedah MKKD supaya untung dia nampak tinggi dalam penyata pendapatannya. Okay. So kaedah mana yang dia pilih berdasarkan apakah objektif company itu. As I said, all these are kaedah on paper, bukannya katakan kita jual barang yang baru, yang stok lama kita simpan tak jual. No, this is just on paper saja. So, macam mana dengan cost inventory akhir pula dengan kaedah MKKD?
So, cost inventory akhir yang kita catat dalam PKK atau kunci kira-kira, okay, penyata kedudukan kewangan, adalah cost inventory yang ke awal beli lah, stok lama. Kerana tadi kan kita anggap mengikut kaedah MKKT, yang baru jual. Jadi yang tinggal ialah old stock. Jadi, your cost inventory akhir adalah old stock. Yang dicatat dalam kunci kira-kira. So, satu kaedah lagi, kaedah yang ketiga ialah kos purata wajaran. Kaedah ni dia lebih rumit, dia kena kira, jadi dia kurang digunakan. Okay. Jadi, apakah konsep dia? Nama dia ialah kos purata. Jadi, definitely dia mengguna kos purata lah untuk mengira inventory. Jadi, dia menilai inventory dengan mengguna konsep kos purata seunit. Kerana mengikut kaedah ni dia kata kos inventory sentiasa berubah. Okay, di dalam pasaran kadang-kadang harga dia RM2, kadang-kadang turun RM1.80, kadang-kadang naik RM2.30. Jadi harga dia berubah-ubah, tak tetap. Jadi dia kata lebih baik kita guna average, harga yang purata saja. So formula dia ialah, kalau purata formula ialah jumlah kos inventory bahagi dengan unit inventory. Okay, cost bahagi dengan unit. So, cikgu bagi contoh. Katakan contoh ini adanya inventory awal 100 unit. Setiap unit ialah RM2. Then, you beli lagi inventory. Okay, 200 unit. Satu, katakan sudah naik harga menjadi RM2.50 seunit. Jadi, berapakah? Jadi di sini ada dua harga, RM2 dan RM2.50. Jadi mengikut konsep ni lebih baik kita guna kos purata, kaedah ni. Jadi dia kira kos purata seunit inventory. Jadi kos purata as I say ialah jumlah kos. Jumlah kos di sini ialah, di sini ada dua kos kan. Jadi kita darabkan campur. 100 unit darab RM2. Campur dengan 200 unit, yang satu ialah RM2.50. So, this one is jumlah cost. So, jumlah inventory, ini 100 unit, ini 200 unit, jumlah unit yang kita ada 300. So, 200 campur 500, 700 bahagi 300, we will get cost purata seunit inventory, ialah RM2.33. Okay, you think average mean di antara harga yang rendah RM2 dengan harga yang tinggi RM2.50. So, dia adalah average di antara RM2 dengan RM2.50. In the middle of the lowest and the highest. The middle. That's why we call it average, cost purata. So, jadi berapakah inventory, cost inventory? Jadi, cost inventory katakan ialah tadi kita ada 300 unit kan. So 300 unit di antara dalam dia ada RM2 seunit, RM2.50. Jadi dia guna kos purata saja, ialah RM2.33 seunit. So kita darabkan kos inventory yang kita ada ialah 699. So we use the cost average. Okay, ini cikgu juga bagi contoh menggunakan ledger inventory. Di sini contoh yang cikgu bagi ialah sistem berterusan. Hari itu cikgu sudah kata kalau kita guna sistem berterusan kerana dia catat setiap unit yang dia jual, setiap unit yang dia beli. Dia beli saja dia catat, dan dia tunjuk bagi. Beli saja dia catat, jual saja dia catat, tunjuk bagi. So dia sistem berterusan, dia mesti guna kad ledger inventory untuk merekod pergerakan inventory itu. So inilah contoh dia. Tarikh, the format will be like this. Tak boleh letak belian jualan, salah. So masuk keluar. Okay. So Januari 1 baki, kita ada baki awal kan 100 unit, RM2 seunit, so 200. So your baki here 100 unit RM2. So your inventory cost 200 pada 1 Januari. Dia tiap-tiap hari dia tunjukkan baki dia. Katakan 5 hari tak ada bisnes, so 5 hari bulan ada bisnes. So dia beli lagi inventory 200 unit. 1 unit RM2.50. So jumlah cost
500. So, berapakah inventory ya pada 5 hari bulan tu? So, as I say, kita guna kaedah cost per rata. So, 300 unit tadi sudah tunjuk kiraan di atas. Satu ialah RM2.33. So, you have to show your working, how to find RM2.33. Show the working, count this one, then you put inside the card. Okay, you dapat. Jadi ini merupakan cost inventory kita pada 5 hari bulan Januari. Katakan pada 7 hari bulan you jual inventory tu, you sudah jualan. Okay, jadi tak ada yang masuk, you jual. Jadi jual 80 unit. So 80 unit, satu unit ialah 233. Kan kita ikut yang dalam paki. So ini ialah kos barang dijual kita, kos jualan. Okay, so yang tinggal 300 tolak 80, and you still left 220. So each one is 230. Dan inilah cost inventory anda pada 7 hari bulan Januari.